Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Baharim, penolong pegawai pertanian Unit Sayuran dan Fertigasi Pusat Pertanian Air Hitam. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang apa itu fertigasi dan kaedah pelaksanaannya. Fertigation adalah gabungan perkataan antara fertilizer dan irrigation. Ianya adalah satu kaedah penanaman di mana nutrien dibekalkan kepada tanaman melalui pengairan dalam bentuk larutan kepada zon pengakaran tanaman. Kebaikan fertigasi ialah: pertama, mengurangkan kos operasi; kedua, meningkatkan produktiviti dan kualiti tanaman; ketiga, menjimatkan masa; keempat, meningkatkan kecekapan ladang; kelima, tanaman mendapat nutrien yang seimbang dan berterusan; keenam, mengelakkan pencemaran nutrien; dan yang terakhir, mengelakkan jangkitan patogen bawaan tanah. Antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tiga elemen penting ini perlu diambil kira. Pertama, air; kedua, baja; dan yang ketiga adalah cahaya. Terdapat dua jenis sistem fertigasi, iaitu sistem fertigasi terbuka dan sistem fertigasi tertutup. Sistem fertigasi terbuka terbagi kepada dua: sistem fertigasi di atas tanah dan sistem fertigasi tergantung. Sistem fertigasi di atas tanah ialah satu kaedah di mana media tanaman diletak dan disusun di atas tanah seperti ini. Jarak untuk setiap jenis tanaman adalah berbeza. Untuk tanaman cili, jaraknya antara baris adalah 6 kaki dan antara pokok 3 kaki. Fertigasi di atas tanah disyorkan di kawasan yang tidak ditenggelami air. Jenis tanaman yang sesuai ialah cili dan terung. Namun, kaedah fertigasi di atas tanah ini juga sesuai untuk tanaman seperti timun, peria, petola dan rock melon jika dipasang junjung. Bahan yang digunakan untuk media tanaman adalah kokopit dan sekam padi bakar. Nisbahnya adalah sekam padi bakar 4, kokopit 1. Fertigasi menggunakan dua jenis baja, iaitu set A dan set B. Untuk baja set A terdiri pada 4 jenis baja tunggal yang belum dilarutkan. Pertama, kalsium nitrat; kedua, kalium nitrat; ketiga, amonium nitrat; dan keempat adalah ferrum. Untuk baja set B pula terdiri daripada 9 jenis baja tunggal yang belum dilarutkan, iaitu pertama, kalium nitrat; kedua, kalium sulfat; ketiga, magnesium sulfat; keempat, monokalium fosfat; kelima, zinc; keenam, mangan; ketujuh, kuprum; ke-8, soluber; dan ke-9 adalah amonium molibdate. Untuk setiap set baja A dan B akan dilarutkan ke dalam tong yang berkapasiti 100 liter air. Ini adalah cara bancuhan untuk baja set A. Baja akan dimasukkan satu persatu ke dalam tong set A dan akan dikacau sehingga larut. Baiklah, seterusnya membuat campuran baja set B. Baja akan dimasukkan satu persatu dan digaul hingga larut. Tambahkan air untuk mendapatkan 100 liter air setiap tong. Tangki ini berkapasiti 2400 liter air bersih dan kadar untuk bancuhan setiap baja adalah 10 liter set A dan 10 liter set B. Setelah larutan baja dikacau rata, sampel akan diambil untuk menyukat kepekatan baja menggunakan isi meter. Untuk peringkat awal tanaman, kadar bacaan adalah 1.5.
Baiklah, seterusnya larutan baja set A dan B yang daripada tangki akan dipump ke pipe main. Kemudian daripada main pipe akan disalurkan kepada secondary pipe. Daripada secondary pipe akan salurkan larutan baja kepada micro pipe dan akhir sekali kepada penitis direct kepada zon pengakaran. Untuk memudahkan kerja pengairan pembajaan, timer ini digunakan. Timer ini akan diset selama 5 kali sehari bermula pada jam 8 pagi, 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 4 petang. Setiap kadar siraman selama 5 minit dan sebelah malam tiada siraman dilakukan.